Berita menarik sepanjang minggu ini. Nombor 6. Cadangan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi agar satu rang undang-undang digubal bagi menghalang pertukaran kerajaan di luar pilihan raya umum disifatkan sebagai kenyataan orang terdesak. Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan berkata, parti itu tertanya-tanya apakah faktor yang mendorong Zahid membuat cadangan sedemikian, sedangkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkali-kali mendakwa kerajaan pimpinannya mendapat sokongan lebih 2/3 di Parlimen. Katanya, adakah Zahid tidak yakin dengan dakwaan itu atau apakah beliau begitu terdesak untuk kekal berkuasa sehingga bersedia untuk membelakangkan perlembagaan dan demokrasi sama seperti yang dilakukannya bagi mempertahankan kedudukan sebagai Presiden UMNO walaupun berlawanan dengan keputusan majoriti ahli dan pakar umbi parti tersebut. Taqiyuddin menegaskan pertukaran kerajaan di luar PRU dibenarkan di bawah Perlembagaan Persekutuan dan selaras dengan prinsip demokrasi yang diamalkan di semua negara dengan syarat pihak-pihak yang mencabar kerajaan dapat membuktikan sokongan majoriti yang diterimanya. Katanya perlembagaan adalah sangat jelas dalam hal ini dan telah dimaklumi semua bahawa syarat sokongan majoriti ini menjadi asas pembentukan sebuah kerajaan secara sah sama ada susulan PRU atau pada bila-bila masa lain. Ia juga merupakan syarat asasi bagi memperoleh perkenan yang di-Pertuan Agong untuk melantik menurut budi bicara baginda, seorang ahli Dewan Rakyat yang pada hebatnya mungkin mendapat kepercayaan majoriti ahli-ahli Dewan Rakyat sebagai Perdana Menteri untuk mempengurusikan jemaah menteri seperti yang diperuntukkan dalam perkara 43/2/A Perlembagaan. Pada 11 Januari lalu, Anwar berkata pembangkang tidak mempunyai kekuatan untuk meneruskan usaha menumbangkan kerajaan pusat sedia ada dengan memulakan undi tidak percaya di Parlimen. Anwar berkata ini terbukti kerana sehingga sekarang pembangkang tidak membawa usul seumpama itu sepanjang setahun kerajaan Madani. Bagaimanapun, Zahid menyarankan agar RU khusus dibentangkan untuk menghalang sesebuah gabungan ataupun mana-mana parti dominan yang membentuk kerajaan ditumbangkan di pertengahan penggat. Katanya, jika sesebuah kerajaan diwujudkan atas kemenangan sesebuah parti itu yang dominan atau gabungan parti politik itu dominan dengan mendapat perkenan agung, maka ia harus kekal hingga ke akhir penggat. Jika tidak, kita akan mengalami perkara yang terdahulu peralihan kerajaan di luar pilihan raya dan ini tidak baik untuk negara dan rakyat. Mengulas selanjutnya, Taqiyuddin berkata, seseorang Perdana Menteri yang hilang kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat perlu meletakkan jawatan bersama seluruh anggota jemaah menterinya atau membubarkan Parlimen. Katanya, maka dalam keadaan itu yang di-Pertuan Agong hendaklah menggantikan Perdana Menteri tersebut dengan pihak yang terbukti mendapat sokongan majoriti ahli-ahli Dewan Rakyat. PAS percaya peruntukan perlembagaan berhubung perkara ini dan amalan berkaitnya di serata dunia adalah selaras dengan idea demokrasi itu sendiri, iaitu sesebuah kerajaan hanya akan dianggap sah selagi ia menikmati sokongan majoriti. Nombor 5. Seorang anak bekas Perdana Menteri sedang disiasat oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dipercayai berhubung aktiviti perniagaannya pada akhir tahun 1990. Siasatan itu difahamkan terhadap syarikat kepunyaan individu berkenaan yang didakwa membeli sebuah subsidiari syarikat berkaitan kerajaan. SPRM memanggil individu berkenaan untuk mengisytiharkan semua harta miliknya sama ada di dalam atau di luar negara. Anak bekas Perdana Menteri itu dipanggil sekali lagi ke Ibu Pejabat SPRM untuk diserahkan satu notis pengisytiharan harta. Bulan lalu, SPRM sudah pun memanggil individu itu untuk dirakam percakapan berhubung dakwaan salah laku rasuah serta penyelewengan. Dalam pada itu, sumber berkata, siasatan ketika ini dibuat berdasarkan dakwaan syarikat kepunyaan individu berkenaan membeli sebuah subsidiari GLC selaras dasar perswastaan pada waktu itu. Bagaimanapun, menurut sumber itu lagi, dalam tempoh tertentu, syarikat berkenaan dijual kepada sebuah syarikat gergasi GLC dengan keuntungan ratusan juta ringgit. Offshore Links adalah pendedahan kebocoran maklumat sebanyak 130,000 akaun pesisir luar pantai yang memperincikan maklumat kewangan peribadi mengenai individu dan pegawai kerajaan yang sebelum ini dirahsiakan daripada pengetahuan umum. Ia mendedahkan bagaimana ahli politik, bintang sukan dan penjenayah terkemuka menyembunyikan kekayaan mereka menggunakan tempoh pelindungan cukai luar pesisir. Nombor 4. Proses merakam keterangan bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin dengan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia ditangguhkan. Menurut sumber SPRM berkata, agensi itu sepatutnya merakam keterangan Daim berkaitan siasatan terhadap ahli perniagaan itu. Bagaimanapun, sebab-sebab Daim dimasukkan ke hospital tidak dimaklumkan. Pada 10 Januari, SPRM menyoal siasat isteri Daim iaitu Naimah Khalid dan dua anak lelakinya untuk ambil keterangan berhubung aset yang dikaitkan dengan mereka. Dalam kenyataan susulan, SPRM berkata notis dikeluarkan terhadap Daim mengikut Seksyen 36/1/A Akta SPRM 2009 pada 7 Jun 2023. Keluarganya turut dikenakan notis di bawah Seksyen 36/1/B Akta sama. SPRM berkata siasatan terhadap Daim bermula Februari 2023 dan berdasarkan maklumat dalam Kertas Pandora yang mana didakwa melibatkan beberapa tokoh terkenal negara yang menggunakan perkhidmatan luar pesisir yang menubuhkan dan mengurus amanah atas syarikat cengkerang di kawasan bebas cukai di seluruh dunia. Daim dan keluarganya kemudian memfailkan permohonan di mahkamah untuk semakkan kehakiman
Muhammad mencabar siasatan tersebut. Mereka mendakwa siasatan dibuat tidak mengikut perlembagaan. Nombor 3. Perbicaraan kes Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno yang didakwa mengeluarkan kenyataan menghasut berhubung isu pelantikan Menteri Besar Selangor dan penubuhan kerajaan perpaduan yang sepatutnya bermula Khamis ini telah ditangguhkan. Selain itu, Peguam Bela Awang Armada Jaya Awang Mahmud turut memaklumkan bahawa Ahli Dewan Undangan Negeri Jeneri Kedah itu juga telah memfailkan permohonan untuk memindahkan kes itu daripada Mahkamah Seksyen Selayang ke Mahkamah Tinggi Shah Alam. Katanya permohonan untuk pindah kes telah difailkan 15 Januari dan telah diserahkan kepada Jabatan Peguam Negara. Bagi penangguhan pula, kami telah menghantar surat kepada mahkamah untuk menangguhkan perbicaraan tersebut kerana anak guam perlu keluar negara atas urusan rasmi. Sehubungan itu, Awang Armada Jaya memaklumkan bahawa hari pertama perbicaraan pada Khamis ini telah ditukar kepada prosiding sebutan. Tambahnya, mahkamah juga membenarkan pengecualian kehadiran Muhammad Sanusi pada sebutan tersebut. Menurut notis usul yang difailkan, Muhammad Sanusi memohon untuk kes beliau dipindahkan ke Mahkamah Tinggi Shah Alam atas alasan antaranya ia akan memudahkan pihak-pihak untuk merujuk pada persoalan undang-undang yang rumit akan ditimbul semasa perbicaraan. Selain itu, intipati perbicaraan merujuk kepada Sultan Selangor dan Yang di-Pertuan Agong yang mana satu perbicaraan yang berpatutan dan saksama tidak dapat dijalankan di mana-mana mahkamah jenayah yang lebih rendah. Pengurusan kes bagi permohonan pindah kes itu ditetapkan pada 24 Januari ini di Mahkamah Tinggi Shah Alam. Pada 18 Julai 2023, Muhammad Sanusi didakwa atas tuduhan mengeluarkan kenyataan menghasut berhubung tindakan Sultan Selangor melantik Datuk Seri Amiruddin Syari sebagai Menteri Besar. Muhammad Sanusi yang juga pengarah pilihan raya Perikatan Nasional didakwa atas tuduhan mengeluarkan kenyataan menghasut berhubung titah Yang di-Pertuan Agong kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkaitan penubuhan kerajaan perpaduan. Beliau didakwa melakukan perbuatan itu pada pukul 11 malam 11 Julai lalu di Simpang 4, Taman Selayang Mutiara, Kampung Bendara Gombak. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 4-1-B Akta Hasutan 1948 yang memperuntukkan hukuman denda sehingga RM5,000 atau penjara maksimum 3 tahun atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Pada prosiding terdahulu, pihak pendakwaan yang dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Datuk Masih Muhammad Daud memaklumkan pihaknya akan memanggil 10 orang saksi untuk memberi keterangan. Nombor 2. Walaupun dikecam kerana mempersoalkan kesetiaan masyarakat India di Malaysia, Tun Dr. Mahathir Mohamad mengucapkan selamat menyambut perayaan Pongal kepada seluruh penganut agama Hindu di negara ini menerusi akaun X miliknya. Namun beberapa jam selepas ucapan itu dibuat, bekas Perdana Menteri itu sekali lagi menyentuh mengenai kaum India. Kali ini kenyataannya dituju khas kepada bekas Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang II, P. Ramasamy dengan menyorot kekesalan bekas pemimpin DAP itu dengan ketiadaan orang India dilantik jadi menteri dalam kabinet kerajaan baru-baru ini. Mahathir juga turut mendakwa Ramasamy sebagai bersifat perkauman apabila dia meninggalkan DAP dan menubuhkan Parti Orang India. Katanya seorang menteri bukan berketurunan India juga menteri Malaysia. Sebagai orang Malaysia tidak ada sebab kenapa tidak adanya menteri keturunan India bukan masalah. Jika kerana tidak adanya menteri keturunan India dalam kabinet ternampak tidak adil. Sebabnya tentulah kerana Ramasamy masih setia kepada kaum keturunan India. Ini bermakna Ramasamy rasis yang berjuang bukan sahaja untuk Malaysia tetapi juga untuk bangsa keturunan India. Tidak jelas mengapa dia menyasarkan Ramasamy. Baru-baru ini Ramasamy menubuhkan parti baru untuk masyarakat India iaitu Parti Bersepakat Hak Rakyat Malaysia. Mahathir sebelum ini berkata bahawa orang India di Malaysia tidak sepatutnya setia kepada negara kerana mereka masih terikat dengan negara asal mereka. Dia berkata seseorang itu harus bercakap dalam bahasa Melayu sebagai bahasa utama untuk menganggap negara itu sebagai negara sendiri. Mengulas kenyataan itu, Ramasamy berkata kenyataan seperti itu hanya boleh datang daripada Mahathir sahaja. Katanya pandangan seperti itu hanya boleh datang daripada Mahathir, orang yang bertanggungjawab dalam politik yang memecah belahkan negara sekarang ini. Nombor 1. Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal menggesa pejabat Peguam Negara untuk memberi penjelasan mengapa bekas setiausaha politik Muhammad Sabu di Kementerian Pertahanan dibebaskan daripada 7 pertuduhan meminta dan menerima rasuah lebih RM6.48 juta. Ketua Pemuda Bersatu itu menyifatkan pembebasan itu sebagai sangat membimbangkan dan membingungkan. Katanya ia menimbulkan persoalan sama seperti kes Ahmad Zahid Hamidi. Apakah ini tata kelola cara kerajaan Madani dalam menguruskan sistem keadilan negara? Bekas setiausaha politik Mat Sabu Muhammad Azhar Cik Mat Dali dilaporkan dibebaskan daripada pertuduhan rasuah itu. Bagaimanapun butiran mengenai keputusan itu tidak dinyatakan. Tiada media yang membuat liputan ketika keputusan itu disampaikan dan Peguam Azhar enggan mendedahkan maklumat berkenaan sama ada ia dibuat kerana pihak pendakwaan menarik balik pertuduhan atau memohon pelepasan tanpa pembebasan. Pada 2020, Azhar didakwa atas meminta dan menerima rasuah berjumlah RM6.35 juta bagi membantu FEHM entiti Sdn Berhad agar dipilih sebagai rakan strategik dan kontraktor
Akta Penyelenggaraan untuk Sistem Lisikan Kementerian. Pembebasan itu dibuat 4 bulan selepas pihak pendakwaan menarik balik pendakwaan rasuah ke atas Zahid yang merupakan timbalan Perdana Menteri. Ketika itu, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membenarkan permohonan pendakwaan agar Zahid diberi DNAA. Keputusan itu kemudian dicabar di mahkamah. Peguam Negara Ahmad Teriruddin Saleh berkata pendakwa raya tidak perlu memberikan alasan ketika menarik balik pertuduhan. Sementara itu, Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat dalam acara sama berkata Badan Kehakiman Negara secara tidak adil dipersalahkan apabila pendakwa raya menarik balik sesuatu pertuduhan jenayah. Tengku Maimun juga meminta orang ramai agar memahami mahkamah mempunyai pilihan yang sangat terhad dalam perkara itu. Mengulas perkara itu, Wan Faisal percaya kenyataan Tengku Maimun itu sebagai respon kepada Teriruddin. Katanya Tengku Maimun sendiri tampak secara halus tindakan pendakwaan kerana ia menyebabkan rakyat salah anggap terhadap institusi kehakiman seluruhnya walaupun bukan salah hakim apabila pertuduhan digugurkan.